Sains tahun 4. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam sesi pembelajaran sains bersama dengan Cikgu Syakila. Pada kali ini, kita akan belajar tajuk tenaga. Sekarang mari kita lihat apakah yang kita akan belajar di dalam tajuk tenaga. Yang pertama, kita akan belajar tentang sumber tenaga. Yang kedua, bentuk-bentuk tenaga. Yang ketiga, tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Yang keempat, perubahan bentuk tenaga. Dan yang kelima, berhemat menggunakan tenaga. Sekarang mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. Tenaga ialah kebolehan untuk melakukan kerja. Tenaga tidak dapat dicipta atau dimusnahkan. Kita memerlukan tenaga untuk melakukan semua aktiviti harian seperti berjalan, bekerja, bersukan dan sebagainya. Benda hidup pula memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup seperti bernafas, bergerak dan bertumbuh. Benda bukan hidup pula memerlukan tenaga untuk berfungsi seperti bergerak, berpusing dan sebagainya. Yang seterusnya, sumber tenaga. Sekarang mari kita lihat apakah antara sumber tenaga yang kita akan pelajari di dalam tajuk ini. Yang pertama, matahari. Kedua, ombak. Ketiga, air. Keempat, angin. Yang kelima, tenaga nuklear. Yang keenam, bahan api, fosil. Dan yang ketujuh, biogesim. Sekarang, mari kita lihat pula apakah bentuk-bentuk tenaga. Tenaga wujud dalam pelbagai bentuk di sekeliling kita. Sekarang, mari kita lihat apakah bentuk-bentuk tenaga yang ada di sekeliling kita. Pertama, tenaga suria. Tenaga suria dibebaskan oleh matahari. Tenaga suria memberikan tenaga cahaya dan tenaga haba kepada kita. Tenaga suria juga dapat menjana tenaga elektrik. Kedua, tenaga haba. Tenaga haba dibebaskan oleh objek yang panas. Tenaga haba memberi kita kepanasan. Yang seterusnya, tenaga cahaya. Tenaga cahaya dapat dihasilkan daripada tenaga elektrik, tenaga suria atau tenaga kimia. Tenaga cahaya membolehkan kita melihat objek di sekeliling kita. Yang keempat, tenaga kimia. Tenaga kimia tersimpan dalam bahan api fosil, makanan, biogesim dan bateri. Seterusnya, tenaga nuklear. Tenaga nuklear berasal daripada bahan nuklear. Tenaga ini dihasilkan dalam reaktor nuklear. Yang keenam, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang ada pada objek yang sedang bergerak. Oleh itu, semua objek yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Seterusnya, tenaga bunyi. Tenaga bunyi ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tenaga elektrik. Tenaga elektrik dibawa oleh arus elektrik yang mengalir dalam gitar lengkap. Dan yang terakhir ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang ada pada objek yang berada pada kedudukan tinggi, diregangkan atau dimampatkan. Daripada bentuk-bentuk tenaga yang telah kita belajar, sekarang mari kita lihat pula apakah perubahan bentuk tenaga? Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Tenaga berubah bentuk apabila sesuatu peristiwa berlaku atau kita melakukan aktiviti dan menggunakan peralatan yang tertentu. Okey, sekarang mari kita lihat pula bagaimanakah perubahan bentuk tenaga dapat ditulis. Aktiviti yang pertama, telefon berbunyi.
Telefon berbunyi, perubahan tenaganya ialah tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Kepada di sini, kita boleh menggantikannya dengan menggunakan tanda anak panah. Yang kedua, mentol menyala. Perubahan tenaga bagi mentol menyala ialah tenaga elektrik kepada tenaga cahaya tambah tenaga haba. Tambah di situ membawa maksud tenaga cahaya dan tenaga haba berlaku serentak. Sekarang, mari kita lihat dan kita cuba fikirkan apakah aktiviti-aktiviti lain yang melibatkan perubahan bentuk tenaga. Fikirkan satu situasi di mana bentuk tenaga berubah daripada tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Contohnya, budak lelaki yang baru makan nasi menaiki gelongsor kemudian menuruni gelongsor. Perubahan tenaga yang berlaku di situ ialah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Sekarang mari kita lihat pula tentang sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Sekarang mari kita lihat apakah maksud sumber tenaga yang boleh dibaharui. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada dan ianya secara berterusan. Sumber tenaga ini boleh diganti dan tidak akan habis apabila digunakan. Sumber tenaga ini juga diperoleh daripada alam semula jadi. Sumber tenaga yang boleh dibaharui ialah matahari, angin, biojisim, ombak, air dan makanan. Apakah pula yang dimaksudkan dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui? Tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang tidak dapat dijana secara berterusan kerana sumbernya terhad. Sumber tenaga ini akan habis apabila digunakan secara berterusan dan tidak akan dapat diganti semula. Sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ialah bahan api fosil. Bahan api fosil termasuklah arang batu, petroleum dan gas asli. Manakala bahan nuklear seperti uranium adalah terhad. Sekarang, mari kita lihat bagaimanakah caranya kita boleh menggunakan tenaga secara berhemat. Contohnya yang pertama, menutup swish lampu atau peralatan elektrik jika tidak digunakan. Yang kedua, menaiki kenderaan awam ke tempat kerja. Dan yang ketiga, kita boleh berkongsi kereta ke tempat kerja. Sebelum cikgu mengakhiri topik pembelajaran kita pada hari ini, anda dikehendaki menjawab beberapa soalan. Soalan yang pertama, berikan maksud tenaga. Soalan yang kedua, nyatakan 7 sumber tenaga. Soalan yang ketiga, nyatakan 9 bentuk tenaga. Keempat, berikan perubahan tenaga bagi aktiviti. A. Menghidupkan televisyen. B. Menyalakan api. Soalan nombor 5, berikan 5 sumber tenaga yang boleh dibaharui. Dan yang terakhir, berikan 4 sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Anda boleh menjawab soalan-soalan ini dengan menulis semula soalan berserta dengan jawapannya di bawah di dalam buku latihan ataupun di dalam kertas. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya bersama dengan Cikgu Syakila. Semoga anak-anak semua mendapat sedikit manfaat daripada apa yang telah kita pelajari tadi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Selamat belajar.